Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung tazkirah harian kita insya-Allah taala. Pada pagi ini kita akan melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diminta oleh seorang kakak kita untuk kita sambung pembicaraan kita tentang larangan Allah Subhanahu wa taala tentang mengumpat ni. Jadi diminta untuk kita sama-sama kita mendapat peringatan ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-11. Masih lagi surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-11. Kalau muka surat dia adalah muka surat 516. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah adalah bersaudara. Yakni ikatan saudara. Bila kita kata ikatan saudara, maksudnya dia mesti diasaskan atas kecintaan, iaitu mencinta apa yang dicintai oleh saudaranya dan benci apa yang dibenci oleh saudaranya, atau dalam kata yang lain, kita cinta kepada saudara kita apa yang kita cinta untuk diri kita, dan kita benci apa yang kita benci apa yang kita benci atas diri kita sendiri. Kita benci atas saudara kita, perkara yang terjadi atas saudara kita, sebagaimana kita benci kalau perkara itu terjadi atas diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ikatkan di antara orang-orang beriman ni atas ikatan persaudaraan. Ini sebenarnya macam kita ni adik-beradik lah dalam satu keluarga yang besar, iaitu Islam, atau dalam satu agama yang besar, Islam, dan anggotanya adalah adik-beradik dia adalah orang-orang yang di dalam Islam, orang-orang beriman. Jadi wattaqullah la'allakum turhamun, ayat yang ke-10 kalau kita tengok atasnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merintah kita untuk bertakwa kepada Allah. Di sini ulama kaitkan dengan perintah untuk menjaga hak saudaranya. Sebagaimana dengan kita menjaga hak saudara kita, barulah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum turhamun. Jadi kalau kita cuaikan hak-hak saudara kita, itu menjadi hijab, menjadi satu hijab antara kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjaga persaudaraan ini, untuk menjaga ikatan ini, atau menjaga ikhwah ni, persaudaraan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada ayat yang selanjutnya untuk menjaga hak saudara kita. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskharu qaumun min qaum, janganlah orang lelaki, golongan lelaki, kaum lelaki, janganlah kaum lelaki ni, kaum ini adalah kaum lelaki maksudnya di sini, janganlah satu golongan lelaki mencemuh. Satu, yaskhar ni menghina. Dia banyak terjemahan kalau kita nak terjemahkan. Yaskhar ni menghina, mencemuh, mengejek, merendah-rendah. Semualah
semua yang sinonim tu, semua perkataan atau perbuatan yang boleh menghina seseorang itu, saudaranya. Jangan dia mengejek dengan ejekan. Kadang kita mengejek-ngejek seseorang itu berarti kita telah menghina dia, atau kita mencemooh dia, atau kita merendah-rendah dia. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita, janganlah satu kaum dari kaum lelaki itu menghina kaum yang lain. Asa ayakunu khairan minhum, kerana harus atau boleh jadi ataupun mungkin yang dicemooh itu lebih baik daripada yang mencemooh. Dan ini biasanya secara ghalib atau kebiasaannya memang begitulah. Yang mencemooh itu, bila orang ni dia mencemooh ataupun orang ni menghina atau merendah-rendah atau mengejek orang yang diejek itu atau orang yang dihina tu, dia merasa i'jabun nafs, dia merasa dirinya lebih baik. Dia merasanya dirinya lebih baik daripada orang. Contohlah, dia orang yang pandai, dia hina orang yang kurang pandai, atau kita cakap kurang bijak, atau orang yang bodoh, berarti dia rasa diri dia lebih. Dia rasa diri baik. Sama juga orang kaya. Bila orang kaya dia menghina, merendah-rendah orang miskin, jadi dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dihina tu. Jadi memang kata ulama, memang kebiasaan orang yang menghina ni, dia orang yang dihina ni lebih baik daripada orang yang menghina. Begitu juga wala nisa'um min nisa'in. Begitu juga, bukan hanya perintah ni bukan kepada kaum lelaki juga, janganlah satu golongan daripada wanita mencemooh atau menghina, merendah-rendah, mengejek wanita yang lain. Asa ayakunna khairan minhun, mungkin atau boleh jadi, harus boleh jadi wanita yang dihina tu, wanita yang dicemooh itu atau yang diejek itu lebih baik daripada wanita yang mengejek. Wanita pun sama juga, biasanya wanita ni dia ejek, dia cantik, dia kurus, dia slim, dia akan menghina-hina, dia akan merendah-rendah orang yang gemuk. Contoh, orang yang gemuk, si gemuk ni, dia hina orang yang gemuk. Orang yang slim akan hina orang yang gemuk. Orang yang cantik, wanita yang cantik akan hina wanita yang tak cantik. Jadi jangan juga macam gitu. Jadi di sini kata Sayyid Qutb, ada satu macam penilaian yang tersembunyi. Apa penilaiannya? Iaitu manusia yang bila dia merendah-rendah, bila dia menghina saudara dia, berdasarkan penilaian apa? Penilaian luaran. Tadi kita cakap yang kaya tu dia hina yang miskin kerana dia lihat dia ni ada lebih, yang orang ni ada kurang. Jadi dia rasa menurut penilaian dia lebih baik. Dia lebih baik daripada orang yang dia hina tu. Orang yang kaya, orang yang sihat. Orang yang sihat akan hina orang yang sakit kerana dia rasa kesihatan. Jadi penilaian ni adalah penilaian luaran yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut ayat ni lah, tersembunyi penilaian Allah. Allah tak nilai itu. Betul Allah cakap asa ayakuna khairan minhum. Mungkin orang yang dihina tu lebih baik daripada orang yang menghina, orang yang mengejek atau orang yang mencemooh atau orang yang merendah-rendah. Jadi di sini ada penilaian. Di sini Allah tidak menilai manusia berdasarkan penilaian luaran. Itu bukan penilaian Allah SWT. Tapi bila kamu menghina, merendahkan saudara kamu, confirm orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Orang yang menghina, dia rasa diri dia bangga dengan status kesihatan dia, status ekonomi dia. Jadi ini dia, dan menjatuhkan diri dia dalam sifat yang mazmumah lah, sifat yang tercela. Sekarang ni banyak, kadang satu bangsa menghina bangsa yang lain. Kalau kita lah, ini orang pendatang,
biasa orang Bangla kita hina sangat dengan orang Bangla ataupun orang Indon, kita seorang itu hina kepada bangsa-bangsa dan kadang negara dengan satu negara yang lain. Contohlah orang Singapura lah, orang Singapura biasa dia pandang rendah kepada orang Malaysia. Ini saya dengar je lah. Allahu Akbar. Jadi kadang pun orang Malaysia pun begitu juga, dihina sangat dengan orang Singapura. Bukan tak ada orang Malaysia juga hina orang Singapura. Jadi ini yang selalu ini yang dapat merosakkan perhubungan ukhuwah tadi itu. Ini dapat merosakkan ukhuwah di antara sesama Islam. Dia menilai dengan penilaian luaran ini, bukan dengan penilaian keimanan. Bila kita menilai seseorang itu dengan penilaian luaran ini, dan kita rasa penilaian, memanglah penilaian luaran ni, siapa yang lebih banyak, siapa duit yang lebih banyak, siapa markah yang lebih tinggi. Ini penilaian luaran ini yang Allah SWT tak pakai dalam menilai manusia. Innama akramakum indallahi atqakum. Nanti dalam surah ni juga. Surah ni penuh dengan adab. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu penilaian Allah SWT. Kemudian Allah SWT setelah melarang kita daripada menghina, mencemooh, merendah-rendah sesama Islam. Ini sesama Islam. Kita merendah saudara kita. Allah kata, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mengaibkan diri kamu. Jangan kamu mengaibkan diri kamu. Kalau ikut bahasa Arab lah, anfusakum. Anfusakum itu diri. Jangan kamu mengaibkan diri kamu. Apa maksud jangan mengaibkan diri kamu? Tak ada seorang itu nak aibkan diri dia. Dia nak buka rahsia yang boleh menyebabkan dia malu. Jangan seorang itu memalukan diri dia sendiri. Tak ada. Biasa orang tak buat itu. Jadi apa yang difaham daripada ayat ni, ulama kata anfusakum tu diri kamu, kerana kamu dan saudara kamu dan saudara muslim kamu macam satu jasad, macam satu diri. Jadi kalau kamu mengaibkan dia, kalau kamu memalukan dia, kalau kamu memalukan dia, berarti kamu telah memalukan diri kamu. Itu salah satu maksud. Dan ada yang kata wala talmizu anfusakum, janganlah setengah kamu mengaibkan setengah yang lain. Jangan seorang muslim dia mengaibkan muslim yang lain. Dia mengaibkan, memalukan di depan orang dengan kata-katanya, dengan kata-kata yang merendah, yang menghina orang itu. Jadi bayangkanlah orang miskin, orang yang tak kecukupan pada zaman sekarang ini. Jadi bila orang kaya dia akan menghina pula orang yang miskin, itu dia telah mengaibkan dengan kata-kata dia ni, dia telah mengaibkan orang miskin. Jadi ini yang Allah SWT larang, jangan kamu mengaibkan diri kamu. Semalam kita cakap jangan mencari aib seseorang. Mencari aja dah dilarang. Sekarang ini dengan kata-kata seorang itu, dia telah mengaibkan, dia telah memalukan seorang itu di depan orang ramai. Jadi ini suatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah tegal wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil antara satu sama lain dengan alqab, dengan gelaran. Gelaran di sini bukan gelaran yang baik. Kalau gelaran yang baik itu tak mengapa. Itu terpuji. Tapi dengan gelaran yang buruk. Ya, dengan gelaran yang buruk. Ini kita insaf, tuan-tuan puan-puan. Kita selama ini dari dulu, kadang kalau kita hina seseorang itu, kalau kita nak, kadang kita buat itu dengan maksud untuk bergurau senda, mempersendakan seseorang. Bila seorang itu nak mempersendakan orang lain, dia panggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, yang mengaibkan, yang memalukan seseorang itu. Allahu Akbar. Saya teringatlah kalau kita di sekolah menengah, ada kawan-kawan kita yang kita panggil dengan gelaran-gelaran tak baik. Dipanggil dengan, ada suatu kawan tu nama dia baik. Nama dia kalau kita cakap penolong agama Allah macam gitu. Maksud dia nama dia penolong agama, tapi dipanggil dengan nama tai pula.
Nama. Mana tai datang tak? Allahu Akbar. Sampai sekarang kita fikir betapa jahiliah betul kita hidup tanpa adab pun. Tak ada adab, tak ada apa. Ini kita dulu macam gitu. Kawan nama dah baik-baik, digelar pula dengan nama yang buruk. Jadi ulama cakap apa saja gelaran. Apa saja gelaran yang menyinggungkan perasaan seseorang itu. Yang seorang itu tak suka. Kalau dia digelar macam gitu, dia dipanggil dengan laqab yang macam gitu, maka itu dah termasuk haram. Haram kita memanggil seseorang dengan gelaran yang dia tak suka. Jadi itu dah termasuk dalam larangan ayat ni. Jadi ini semua punca daripada bila dia ingat diri dia bagus, dirinya lebih mulia daripada saudara dia, dan orang lain itu lebih rendah dengan dia. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Macam tak ada batasan. Manusia hidup tanpa adab. Jadi ayat ni sebenarnya dia memberi kepada kita satu adab yang tinggi sekali. Di mana dia dapat mengobati penyakit di dalam hati kita ni. Penyakit dalam hati kita ni suka menghina orang, suka mencemooh orang, suka merendah-rendah orang, suka memanggil, suka mengaibkan seseorang, dan suka memanggil seorang dengan gelaran. Jadi dengan ayat Quran ni, sebenarnya kata ulama, bila kita baca Al-Quran ni, hendaklah kita rasa kita ni orang yang ada penyakit. Penyakit apa tuan-tuan? Penyakit fis sudur. Sebab itu Al-Quran dalam ayat yang lain Allah cakap syifa'ul lima fis sudur. Syifa, penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati. Hati kita apa? Hati penyakit hati ni. Penyakit hati ni bila kita ikut Al-Quran, lama kelamaan dia akan sembuh penyakit dia. Kita tak buat lagi perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tegah ni. Dan larangan ini keras, larangan ni kalau kita tak boleh ambil ringan. Kenapa kita tak boleh ambil ringan? Allah cakap bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman. Ini kalau kita tengok dalam terjemahan atau tafsiran, larangan-larangan yang tersebut itu boleh menyebabkan orang yang melakukannya, kalau dia lakukan 3 larangan ini, dia menjadi fasik. Jadi larangan ini menyebabkan seorang itu menjadi fasik. Fasik ini satu gelaran yang buruk sekali. Seorang itu dinamakan seorang Muslim, seorang mukmin. Tapi kalau dia jatuh ke fasikan, dia dipanggil gelaran fasik. Jadi orang yang melakukan ni orang yang fasik. Fasik ni ada macam tandan kurma. Fisk tu bila dia gugur, dia terkeluar. Jadi dia terkeluar daripada orang yang dia terkeluar daripada tandan, dia terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang fasik. Biasanya orang fasik lah. Kita gelar kalau dalam masyarakat kita adalah orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang tak solat, orang yang lakukan maksiat siang malam, itu orang fasik. Tapi tengok ayat ni hina seseorang, mengaibkan seorang, memanggil seorang dengan gelaran yang buruk, itu saja dah boleh jatuhkan dia kepada kefasikan. Jadi fasik dia. Orang fasik ni kalau dalam hukum Islam dia tak boleh menjadi wali kepada pernikahan anak dia. Dia tak boleh jadi saksi dalam pernikahan tak boleh, saksi di mahkamah semua tak boleh kerana dia fasik. Jadi larangan ni tegas sekali. Boleh menjatuhkan seorang itu tanpa disedari kepada kefasikan. Dia pula yang jadi fasik dengan dia tak jaga hati dia. Bila dia tak jaga hati dia buat apa saja yang dia suka terhadap saudara dia, dengan sendirinya dia menjadi orang fasik. Allah cakap bi'sal ismu fusuq ba'dal bi'sal ismul fusuq bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Amatlah buruk gelaran fasik itu.
kepada orang yang melakukan perbuatan ini. Jadi amat buruk sekali gelaran fasik itu sesudah dia beriman. Dia ni beriman. Jadi dengan perbuatan dia menjadi orang fasik. Dan Allah ingatkan kita, wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat. Sekali lagi kita cakap, dosa-dosa ni tuan-tuan, kita kena ingat, inilah tazkirah kita, kena ingat supaya kita bertaubat daripada perbuatan-perbuatan yang dulu. Kita kalau nak muhasabah amalan kita yang dulu, atau kita punya tingkah laku kita, tabiat kita yang dulu ni, dari dulu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi takkanlah kita nak menambah lagi dosa kita. Dosa dulu tu tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala ampun, kita harap, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Tapi dah stop lah, cukuplah kita dengan dosa-dosa kita yang dulu tu. Nak tambah lagi dosa lagi, bila nak tambah? Kalau umur dah 50, 60 tahun, dah cukuplah. 50, 60 tahun dah, jangan cakap tentang orang, jangan hina orang. Kalau sekarang ni, kalau di Malaysia ni lah, bab politik ni, Allahu Akbar, menteri ni kena hina, diperbodohkan, digelarkan macam-macam gelaran lah, ahli-ahli politik ni, dan masyarakat, melibatkan masyarakat juga. Dan ini tak sihat. Kita tengok, bila nak berhenti daripada perbuatan-perbuatan fasik. Ini fasik. Ataukah perbuatan ini adalah perbuatan fasik. Kita rasa macam ringan saja perbuatan ni. Semua orang viral, semua orang memperkatakan, kita pun nak terlibatkan. Allahu Akbar. Seolah-olah kita tak ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada sebaik-baik panduan hidup, itu Al-Quran. Kita ikut Al-Quran, selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Jadi bertaubatlah. Allah seru kita, peringatan kepada semua kita, man lam yatub, barang siapa yang tak bertaubat, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ulama kata di sini manusia itu dua kategori. Satu kategori yang tidak bertaubat, maka dia orang yang zalim. Siapa yang tak bertaubat daripada dosa dia termasuk orang yang zalim, zalim kepada orang lain dan kepada diri dia sendiri, menzalimi diri dia dan juga menzalimi orang lain. Dia orang yang zalim, orang kita cakap aniaya, menganiayakan diri kerana dia mendedah. Zalim ni dia mendedahkan diri dia kepada azab Allah Subhanahu Taala. Macam orang yang aniaya diri dia sendiri, dia bakar tangan dia. Kita tengok, apa pasal kau bakar tangan kau? Kau aniayakan tangan kau. Itu orang zalim ni, dengan perbuatan dia mendedahkan diri dia kepada azab Allah Subhanahu Taala di neraka nanti. Itu satu kategori orang yang tak bertaubat. Dan untuk elakkan, cepat-cepatlah kita bertaubat, siang malam, pagi petang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala akan perbuatan-perbuatan buruk kita. Wa man lam yatub. Jadi Allah bagi ruang, buka pintu taubat untuk kita, untuk kembali kepada Allah, menyesal akan perbuatan kita. Mungkin dulu kita pernah panggil orang dengan lakap-lakap, dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Allahu Akbar. Dan besok hari nanti dia kalau kita tidak minta dihalalkan. Jadi kalau nak bertaubat, kata ulama, minta maaf, minta dihalalkan, minta dihalalkan. Kita cuba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana lahu mazlamah, barang siapa yang ada kezaliman yang dilakukan terhadap saudaranya, falyatahallal, maka hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari yang tak berguna dirham dengan dinar dengan dirham tak berguna. Jadi sebelum datang hari kiamat, maka tak berguna kita currency pada waktu itu, bukan dirham dengan dinar atau bukan dollars and cent. Currency pada hari itu adalah dosa dan pahala. Kita kena beri dia dosa kita kalau dia tak halalkan. Kalau kita meninggal tanpa mendapat pengampunan dia, ataupun tanpa dia maafkan kita, tanpa dia halalkan, maka di hari akhirat kita kena bayar. Kita kena bayar dengan apa? Bukan dengan dollars and cent, bukan dengan wang ringgit. Kita kena bayar dengan pahala kita. Sebab itu di antara perkara kenapa kita nak beramal soleh ini,
supaya kita nak memperbanyakkan pahala kita, supaya kita dapat jangan bankrupt cepat sangatlah di akhirat, supaya kita dapat berikan kepada orang yang kita zalim ini pahala-pahala kita. Kalau sedikit pahala habis, bankrupt, boleh jadi bankrupt kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bankrupt di hari akhirat tu. Jadi kalau kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta maaf kepada dia, minta dia kita minta dia halalkan kesalahan kita, dan kata ulama, dan kita kena puji dia. Kalau seorang itu dia hina saudara dia pernah hina saudara dia, sekarang ni dia kena memuji saudara dia, berikan pujian saudara yang dulu dia hina. Kalau dia beri laqab yang tak baik, sekarang ni dia kena ganti dengan laqab gelaran yang baik. Dan ini susah, tuan-tuan. Susah untuk kita nak lakukan secara peribadilah. Saya ingat susah untuk kita nak memuji saudara yang dulu kita hina. Tapi inilah kita cakap taubat. Taubat seorang yang melakukan dosa-dosa ni. Jadi bukan suatu yang ringan. Nak bertaubat dia tu susah tu. Nak bertaubat daripada dosanya susah. Kalau kita tak bertaubat, kita termasuk orang yang zalim. Sudahlah. Dengan dosa yang dulu pun kita ni tak tahulah taubat macam mana nak bertaubat. Nak tambah lagi, cukup. Umur pun dah bukan makin muda, umur dah 50, 60 tahun sudah. Mulut tu kita jagalah, mulut kita. Samalah kita saling ingati, saya dan tuan-tuan, puan-puan, saling mengingati supaya kita jaga mulut kita. Dah cukuplah mulut kita ni yang kita celupar sangat, yang mulut sumbang sangatlah. Mulut kita ni kita dah mengata orang, kita dah cakap tentang orang, menghina orang. Sekarang masanya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjaga lisan kita sampailah kita mati, untuk kita banyakkan lisan kita ni, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak baca Al-Quran, banyak cakap perkara yang baik. Cukuplah dengan perkara-perkara yang buruk yang kita dah lakukan. Bertaubatlah kita daripada segala keburukan. Jadi faman lam yatub, Allah ikat siapa yang tak bertaubat, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Faman lam yatub, kalau dia tak bertaubat, dia termasuk orang yang zalim. Jadi kalau orang yang bertaubat, maka dia terkeluar daripada daerah kezaliman. Kata dialah berjaya. Orang yang bertaubat adalah orang yang berjaya. Jadi sifat taubat ini adalah satu kewajipan. Kata-kata ulama berdasarkan firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Itu adalah kewajipan. Setiap hari ini kita kena bertaubat. Ingat dosa kita, ingat tentang kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Dan bila kita bertaubat ni, di antara faedah bertaubat ni adalah bila kita ingat dosa kita dan kita tak lakukan, itu akan memberi kita keazaman, kekuatan ataupun dorongan. Dengan kita bertaubat, mendorong kita untuk tak ulangi dosa kita akan datang, untuk kita stop. Jadi itu menjadi azam. Orang yang tak bertaubat sebenarnya dia tidak berazam untuk meninggalkan dosa itu. Orang yang bertaubat, bila di antara syarat taubat adalah dia berazam untuk tidak mengulangi dosa itu. Jadi kalau benar taubat kita ada kekuatan, keazaman, motivasi untuk kita cukuplah aku. Sebab itu saya selalu tanya diri saya, tahun ni ada tak kita mengumpat orang? Ada berapa orang yang jadi kita umpat? Yang sedihnya kita mengumpat ni bukan musuh Allah, bukan orang yang betul-betul jahat, orang yang zalim, orang yang pembunuh, orang yang penjenayah, orang itu yang kita mengumpat saudara-saudara yang kita sayangi, yang sepatutnya kita sayangi. Mereka lah menjadi kita punya target. Mulut kita ni yang tak baik ini, mereka menjadi sasaran. Kadang-kala kita tengok diri kita lah. Kadang bukan orang luar, kadang dalam family, dalam keluarga sendiri,
kita tak jaga adab-adab ni sampai terguris hati saudara kita yang lain, adik-beradik pun gitu, ayah, ibu, suami, isteri, kalau tak jaga adab ni terguris hati isteri bila dihina, dicemooh oleh suami. Jadi suami ingat dia lebih baik daripada isteri, dia pun menghina dan mencemooh ataupun mengaibkan isteri dia. Isteri pun ingat dia lebih baik daripada suami, begitu juga hina suami, cemooh suami, rendah-rendahkan suami. Begitu juga dengan bapa kepada anak atau adik-beradik. Allahu Akbar. Moga-moga Allah SWT melindungi kita. Moga-moga kita terpelihara daripada sifat-sifat yang buruk ini. Itulah untuk kita tazkirah kita pada pagi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.